تكريم آله وأصحابه كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي فاعطني محبتك ومعرفتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah. Yang pertama-tamanya kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpah kurnianya, dengan rahmat dia, alhamdulillah, kita diberikan izin oleh Allah Ta'ala untuk sekali lagi sama-sama kita dapat hadir ke dalam rumah Allah Ta'ala ini bagi menunaikan salat fardu maghrib dan isya berjemaah, dan mudah-mudahan salat kita, zikir kita dan doa kita ianya akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah sekalian, malam ni kita masuk kepada fasal yang baru daripada kitab Adab Sulukil Murid yang dikarang oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah wa ta'ala. Dan kita baca hari ini pada fasal yang berikutnya insya-Allah. Dan kitab ni pun dah tak berapa nak banyak dah, tuan-tuan. Tak berapa nak banyak dah. Dan tak lama lagi kita akan khatam kitab ni. Dan bila kita khatam nanti insya-Allah, saya akan ijazahkan kitab ni yang saya belajar daripada guru saya. Mudah-mudahan ada barakahnya di situ insya-Allah. Baik, dia kata bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Maka berkata pengarang kepada kitab ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala
memberikan manfaat ilmunya kepada kita di dunia maupun di akhirat. Faslun, maka ini adalah suatu fasal, dia kata. Dia kata wa min ad-darri syai'in 'alal murid. Tuan-tuan, dia kata di antara, Imam Al-Haddad kata di antara ad-darri syai', perkara yang sangat-sangat memberikan mudarat. Tuan-tuan, tu bahasa, itu laras bahasa yang kita guna. Min ad-darri syai', daripada perkara yang sangat-sangat memberikan mudarat. Tuan-tuan, yang tu laras bahasa yang kita guna. Kerana kalau orang yang mengaji bahasa Arab, bila sebut ad-darri, maka dia adalah termasuk dalam tafdil. Tuan-tuan, tafdil ni apa dia? Maknanya dia punya makna dia lebih. Tuan-tuan, lebih ni maksud dia apa dia? Maknanya mubalaghah. Tuan-tuan, makna dia adalah yang tersangat. Itu maksud dia. Jadi kata pengarang pada kitab ni, wa min ad-darri syai', dan daripada perkara yang sangat memberikan mudarat. Dan tentu cara terjemahan dia. Tuan-tuan, yang kita baca ni kitab Arab mana? Nah, jadi saya terjemahkan adalah mengikut uslub dia, mengikut kaedah bahasa Arab je. Tanda kita ulang sekali lagi. Wa min ad-darri syai'in, daripada perkara yang sangat memberikan mudarat, dia kata. Kepada siapa? Alal murid, ke atas orang-orang yang berjalan pada jalan Allah Ta'ala. Dan apa dia perkara yang sangat memberikan mudarat? Kepada orang yang berjalan pada jalan Allah Ta'ala, talabahu lil mukashafat, bila mana yang dia hendakkan adalah mukashafah. Dan tuan, mukasyafah ni apa dia? Maknanya kasyaf. Bila kata kasyaf ni, dia boleh tahu segala perkara. Dan tuan, dia tengok muka orang ni, dia tahu dah apa yang orang ni duk buat. Hang pagi tadi tak sembahyang subuh kan? Hang pagi tadi macam ni kan? Dan tuan, bila mana dia nakkan perkara-perkara tersebut, dan tuan, ni yang dinamakan sebagai al-mukasyafat. Dan tuan, kita beri perhatian kepada bab ni, kerana perkara ni lah yang menjahannamkan orang-orang yang berjalan pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, dia tertarik kepada perkara-perkara yang luar biasa. Sedangkan perjalanan ni yang dia nak cari adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukannya kepada perkara yang mencari adat. Dan maka kata Imam Al-Haddad, bila mana seseorang murid, orang yang berjalan pada jalan Allah Ta'ala itu, talabuhu lil mukasyafat, bila mana yang dia nak adalah segala kasyaf. Dan tuan, dia boleh tahu hati orang lagu mana, orang tu buat apa, semuanya dia boleh tahu. Dan tuan, yang tu dinamakan sebagai al-mukasyafah. Kemudian dia kata washtiyaquhu ilal karamat, dan dia sangat-sangat suka kepada karamah. Dan tuan, karamah ni apa dia? Khawariqil adat, iaitulah perkara-perkara yang mencari adat. Dan tuan, maknanya perkara-perkara yang pelik-pelik. Dan tuan, orang ni bila mana dia jalan pada Allah Ta'ala,
Bila mana dia memperbanyakkan amal kepada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan, dia duk berasa bahawa dia telah pun dituruni dengan rahmat daripada Allah. Tuan-tuan, dia duk berasa yang dia ni dah ada karamah, benda-benda hak yang luar biasa. Tuan-tuan, bahkan perkara yang luar biasa ni ianya sinonim. Tuan-tuan, maknanya seolah-olah macam perkara yang tak boleh dipisahkan daripada orang-orang yang menjalani jalan tasawuf. Tuan-tuan, kita tidak menafikan adanya khawariqul adat. Tuan-tuan, adanya perkara yang pelik-pelik berlaku. Tuan-tuan, kita tidak nafikan adanya perkara-perkara yang mencari adat. Bila mana seseorang dia memperbanyakkan amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, tapi sepakat ulama-ulama tasawuf menyatakan bahawasanya tujuan seseorang dalam beramal, tujuan seseorang dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan, tidak lain tidak bukan hanya sekadar untuk menyucikan jiwa dia. Tuan-tuan, supaya dia lebih menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, selagi mana dia duk fikir benda-benda lagu ni, tuan-tuan, maka dia tak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, malah orang yang cinta kepada benda-benda ni, kasyaf, karamat, kemudian perkara-perkara hak yang luar biasa, tuan-tuan, dia adalah orang yang membesarkan benda lain, bukan kerana dia membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, dulu ada satu orang ulama, nama dia Al-Imam Asy-Sya'rani rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan, Imam Sya'rani, subhanallah, dia ni diberikan macam-macam karamah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia boleh dengar zikir makhluk-makhluk yang jumud. Tuan-tuan, dia boleh dengar ni zikir batu apa dia. Dia boleh dengar ikan di laut zikir apa. Tuan-tuan, dia boleh dengar daun-daun ini berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, tapi orang yang benar ni, tuan-tuan, orang yang ikhlas, dia berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku tak mau benda-benda ni semua, aku tak mau. Habis tu apa yang dia nak, tuan-tuan, dia doa dengan Allah Ta'ala. Ya Allah, yang aku nak adalah istiqamah dalam beribadat kepada Engkau, ya Allah. Tuan-tuan, sebab itu ikhlas. Allah Subhanahu wa taala dia tak letakkan sifat ikhlas ni kepada sembarangan orang. Nak tunjuk kata bahawa ikhlas ni ianya merupakan satu sifat yang sangat istimewa. Tuan-tuan, satu hari bila mana Nabi SAW dia tanya dengan Jibril alaihi salam. Tuan-tuan, Nabi tanya, wahai Jibril, ma huwal ikhlas? Apakah itu ikhlas? Tuan-tuan, lalu Jibril dia tak reti nak jawab, dia tak boleh nak jawab. Tuan-tuan, malaikat ni, apa ilmu yang Allah Ta'ala ajarkan kepada malaikat hanya itu sahaja yang diketahui oleh para malaikatullah. Dan sebab itu dalam Quran Allah Ta'ala rakam perkataan malaikat ni. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tuan-tuan, malaikat kata, maha suci Engkau ya Allah, kami ni tak ada ilmu apa-apa melainkan apa yang Engkau ajarkan kepada kami sahaja. Dan Engkaulah Tuhan yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Tuan-tuan, malaikat dia tak tahu semua perkara.
walaupun dia adalah makhluk yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan lalu Jibril bertanya dengan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ini hamba kamu, kekasih kamu. Dia tanya, ma huwal ikhlas? Apakah itu ikhlas? Dan jawab Allah Subhanahu wa taala, al-ikhlasu sirrun min asrari. Ikhlas adalah salah satu rahsia daripada rahsia-rahsia aku, kata Allah. Wala ada', dan aku tak akan letak sifat ikhlas ni, melainkan, kata Allah, kepada hamba-hamba aku yang aku kasih, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab itu darjat orang yang ikhlas ni istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala, berbanding dia mendapatkan perkara-perkara yang luar biasa. Tuan-tuan, malah perkara yang luar biasa ni, kata Imam Al-Haddad rahimahullahu taala, min adharri syai', ianya adalah perkara yang sangat memberikan mudarat. Dan kalau nak cerita pengarang kitab ni, dan saya peringatkan tuan-tuan balik semula lah. Pengarang pada kitab ni, kitab Adab Sulukil Murid, tuan-tuan, dia karang bukan setakat ni saja. Dia karang ni banyak kitab. Risalah Al-Mu'awanah, Da'watut Tammah, Risalah Al-Muzakarah, Adab Sulukil Murid, dan juga kitab-kitab yang lainnya. Tuan-tuan, pengarang kitab ni, tuan-tuan tahu tak, dia ni buta mata kan? Pengarang pada kitab ni, mata dia buta. Dan tuan, Nabi tu kalau mata buta, lagu mana yang dia boleh karang kitab ni? Bahkan kata Imam Al-Haddad rahimahullah ta'ala, qara'tu kullul kutubi, aku telah membaca, kata Imam Al-Haddad, semua kitab-kitab yang berada di bumi Hadramaut ini. Tuan-tuan, ini karamah, ini merupakan kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada orang-orang yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, tapi ada tak pengarang kitab ni? Tuan-tuan, seingat saya, kita dah baca kitab ni lebih kurang 3 tahun, 4 tahun. Kitab ni. Tuan-tuan, pernah tak tuan-tuan tengok dalam kitab ni, tuan-tuan dengar dalam kitab ni, dia duk cerita tentang kelebihan dia, boleh benda tu, boleh benda ni. Tuan-tuan, yang diajak kepada kita adalah ikhlas. Yang diajak kepada kita mengetahui bahaya-bahaya perjalanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengajak kita supaya memperbanyakkan amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kenapa? Kerana tujuan kita apa pun juga adalah menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kerana tu Al-Imam Al-Qushairi, dia ni pengarang kepada kitab Risalah Al-Qushairiyah. Tuan-tuan, Imam Qushairi sampai dia karang satu kitab yang khusus berkenaan dengan perjalanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, pasal apa dia karang kitab tu? Kerana ada sebahagian daripada orang yang dia beranggapan ilmu tasawuf ini hanyalah untuk mendapatkan perkara khawariqul adat, iaitulah perkara-perkara yang mencari adat. Tuan-tuan, sebab itu perjalanan kita tak sampai kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, sebab itu minta maaf. Tuan-tuan, kita aksesori kita tak boleh lawan. Tuan-tuan, aksesori kita tak boleh lawan. Dengan tasbih kita, tasbih tak cukup, hak kayu, hak digital pun kita boleh. Tuan-tuan, tapi apakah dengan kita dalam keadaan macam tu, membanyakkan amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Tuan-tuan, bila mana orang ni dia bertasawuf,
dia akan pi kepada kemuliaan akhlak. Dan orang ni dia akan berakhlak dengan akhlak yang mulia. Tuan-tuan, ini orang yang bertasawuf. Tuan-tuan, saya bagi contoh. Nah, kalaulah dia bawa kereta misalnya, tiba-tiba dia nak belaga dengan satu orang tapi tak belaga lagi. Tuan-tuan, dia tak tengok kepada orang tu. Nah, dia tak jengih kepada orang tu. Apa ni, tak nampak ke kereta depan ni? Tuan-tuan, tu tara tasbih di tangan. Tuan-tuan, kalau orang yang dia menyucikan jiwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tengok kereta tak ada apa, Assalamualaikum, khalas, jalan. Tuan-tuan, contoh kalau ada makanan misalnya, berebut-rebut kita ni nak dapatkan makanan misalnya. Tuan-tuan, pernah tak kita duk bayang ni, kita tengok ni ada ni, kita kenal ni, jiran kita ni susah. Tuan-tuan, orang ni orang yang masih lagi belajar, ni pelajar-pelajar ni. Tuan-tuan, tapi dia tak bagi can. Kena dia dah ada kat depan nasi, depan sate, depan buah-buahan dia dulu. Tuan-tuan, tak teringat pun dengan orang yang di belakang. Tuan-tuan, ni tasawuf lagu mana ni? Tuan-tuan, sebab itu ulama menyatakan, bila mana seseorang dia menjalani jalan tasawuf ini, dia akan menjadi seorang yang makarimal akhlak. Akhlaknya adalah akhlak yang sangat mulia. Tuan-tuan, dia mendahulukan orang lain berbanding daripada diri dia. Tuan-tuan, dia akan buat kerja dengan sehabis baik. Tuan-tuan, dia akan lebih banyak beramal kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, apatah lagi, dia nak hasad dengki pada orang, dia nak riak pada orang, dia nak takabur pada orang, dia nak ujub pada orang. Hak ni lagi tak ada lagi. Pasal apa? Kerana dia adalah orang yang menyucikan jiwa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan maka kerana itu perbetulkan niat kita dalam kita beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kadang-kadang kita baca bab ni, kadang-kadang ada orang dia tak mau nak dengar. Dia macam tak mau nak dengar bab ni. Pasal apa? Kerana kebanyakannya yang kita duk dengar amal hak ni dapat hak ni. Dan kebanyakan yang kita banyak sangat tuan-tuan cerita-cerita yang apa ni pelik-pelik dan sebagainya. Tuan-tuan, dalam keadaan kita banyak menerima cerita yang pelik-pelik ni, Palestin lagu tu juga. Awak yang tak pi apa ni hancurkan apa ni orang Yahudi. Tuan-tuan, keadaan kita lagu ni juga. Tuan-tuan, maka Islam ni dia akan terbina dengan apa dia? Dengan ilmu yang betul. Kemudian dengan memperbanyakkan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maka dengan perkara-perkara ni lah, maka Islam dia akan maju, maka dia akan naik. Bukannya dengan perkara-perkara yang seumpama ni. Jadi kata Imam Al-Haddad rahimahullah wa ta'ala, وَهِيَا لَا تَظْهَرُ لَهُ مَا دَامَ مُشْتَهِيًا لِظُهُورِهَا لِأَنَّهَا لَا تَظْهَرُ إِلَّا عَلَى يَدِ مَنْ يَكْرَهُهَا وَلَا يُرِيدُهَا غَالِبًا. Dia kata, dan tengok apa kata Imam Al-Haddad rahimahullah wa ta'ala. Karamah ni, tuan-tuan, karamah dan juga segala mukasyafat, dia tidak akan berlaku kepada orang-orang yang begitu ndak kepada perkara-perkara karamah ini. Tuan-tuan, sebab itu dia tak jumpa. Nah, dia tak jumpa, dia duk cari mana ni tak jadi karamah. Tuan-tuan, dia pergi kat pantai, dia pesan dekat anak-anak dia, kan? Contoh, ni hampa semua duk makan sini ni, ayah nak pi ujung sana Ustaz. Tuan-tuan, rupa-rupa nak pi ujung sana ni bukannya nak buat apa, nak test boleh jalan atas air ke tidak. Kan? Pasal dia baru dapat amalan tang apa-apa, dia dapat amalan
Tuan-tuan, tak boleh nak teh ni. Hampa duk makan sini, ayah nak pergi ujung sana tak? Tuan-tuan, ya Allah Rabbi, tuan-tuan, dia tak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ini bukan kita nak menafikan karamah. Tuan-tuan, tapi kita kena memperbanyakkan talqin kepada orang. Kena banyak mengajak kepada diri dan kepada orang lain. Tuan-tuan, bagaimana cara yang sebenar yang diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, tengok kata Imam Al-Haddad apa dia? Wahiya la tadhhar lahu. Perkara karamat ni takkan jadi, kata Imam Al-Haddad. Madama mustahiyan li zuhuriha. Selama mana orang ni dia nak kepada karamah ni. Li'annaha, dia kata, kerana kata Imam Al-Haddad, la tadhharu illa ala yadi man yakrahuha. Anda tengok Imam Al-Haddad kata apa? Perkara ni dia takkan jadi. Perkara yang ajaib-ajaib ni dia takkan jadi kepada orang-orang yang nak kepada benda-benda ni. Tetapi dia akan jadi kepada orang yang tak suka dengan karamah. Tuan-tuan, dia tak cari karamah. Maka kata Imam Al-Haddad, wala yuriduha ghaliban. Dan biasanya orang ni dia tak mau dengan perkara-perkara ni, maka Allah Ta'ala beri kepada dia. Tuan-tuan, sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala dia sebut, dia tahu manakah dia hamba-hamba dia yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allahu a'lamu limanittaqa. Allah Subhanahu wa taala itu dia tahu siapakah dia di antara hamba-hamba dia ni yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kerana itu yang kita cari adalah takwa. Tuan-tuan, takwa ni lah yang membawa manusia kepada kemuliaan. Tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia daripada kalangan kamu, kata Allah, adalah orang-orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maka kerana itu yang kita cari adalah ketakwaan kepada Allah Taala beserta dengan kita mengikhlaskan segala amalan kita adalah semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, bukan kerana benda-benda yang lain. Tuan-tuan, kerana itu disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala. Dia kata apa? Al-istiqamatu khairun min alfil karamah. Tuan-tuan, orang yang istiqamah dengan beribadat kepada Allah itu jauh lebih baik daripada orang-orang yang mendapatkan 1000 karamah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, pasal apa? Nanti kita akan baca nanti. Orang yang nakkan karamah, bila dia dah dapat karamat tu, tuan-tuan, dia akan berhenti setakat tu saja. Tuan-tuan, dia akan berhenti setakat karamah itu saja. Tetapi beza dengan orang yang istiqamah. Tuan-tuan, orang yang istiqamah, dia tak berhenti pada satu stesen saja. Dia akan terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maka kerana tu kita tengok Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Tuan-tuan, ni contoh yang paling baik sekali. Tuan-tuan, bila mana kita mengembalikan semua perkara itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, tengok apa kata Nabi Allah Sulaiman. Bila mana dia boleh pakai jin, tuan-tuan, bahasa burung pun dia faham.
dia boleh pindahkan istana Balqis dalam tempoh yang begitu singkat. Kaya pun kaya. Tuan-tuan, tapi kata Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, "Hadza min fadli Rabbi." Ini adalah daripada kelebihan Tuhan aku, yang Tuhan aku beri pada aku. Tak ada apa-apa lihat bendua ni, malah ianya untuk menguji aku. Sama ada aku bersyukur ataupun aku kufur dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, yang kita nak macam ni, bila mana apa pun juga perkara yang mai kepada kita, kita mengembalikan perkara tu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maka kata Imam Al-Haddad, hiya la tadhhar lahu ma dama mushtahiyan li zuhuriha. Karamat takkan berlaku kepada orang-orang yang nak kepada benda ni, li'annaha la tadhhar, kerana dia tidak akan berlaku illa ala yadi man yakrahuha, kecuali kepada orang-orang yang tak suka dengan karamah dan tidak pernah pun menginginkan karamah, maka orang ni akan diberikan karamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak pasal apa? Kerana Allah Taala tahu siapakah dia, orang-orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita dalam beramal kita bukan kerana nak apa-apa. Bukan kerana nak kedudukan. Tuan-tuan, bukan kerana kita nak dipanggil sebagai orang yang pelik. Tuan-tuan, zaman Nabi SAW, ada orang yang janggut dia tidak pernah kering daripada air sembahyang. Tuan-tuan, orang ni lagi hebat lagi. Hebat no? Tuan-tuan, janggut dia tak pernah kering daripada air wuduk, daripada air sembahyang. Tuan-tuan bayang tengok. Sehingga kan apabila dia masuk dalam majlis Nabi SAW, semua sahabat ni terpana. Mereka terpaku memandang kepada orang ni. Tuan-tuan pasal apa? Kerana janggut dia tak pernah kering daripada air sembahyang. Subhanallah. Tuan-tuan, kita kalau setakat boleh satu dua perkara, biasa lagi. Ni orang ni, tuan-tuan bayang tengok, tak pernah kering janggut dia daripada air sembahyang. Senantiasa basah dengan air sembahyang. Tuan-tuan, bila orang lain dah balik semua sekali, lalu orang yang janggut dia basah ni dipanggil oleh Nabi SAW. Lalu Nabi kata kepada dia, betul tak Nabi kata, masa kamu masuk taksat ni, bila orang tertumpu pada hang, bila orang tengok pada hang, hang duk berasa hanglah orang yang paling baik, yang paling bagus. Tuan-tuan, kawan ni tak boleh tipu dah. Pasal apa? Kerana Nabi SAW yang sebut macam tu. Tuan-tuan, Nabi kata dekat dia macam tu, dia tak boleh nak bohong dah. Pasal apa? Kerana yang sebut ni adalah Rasulullah SAW. Tuan-tuan, akhirnya orang ni dia mengaku, ya betul ya Rasulullah. Adalah sikit rasa besar diri sikit kan. Pasal apa? Kerana orang duk tengok, kan? Masya Allah, orang duk terpaku tengok dia ni. Tuan-tuan, lalu kata Nabi SAW, patutlah Nabi kata, di wajah kamu ni ada bintik-bintik hitam yang diletakkan oleh syaitan, yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, perkara yang seumpama ni hanya menjadikan manusia itu mulia di hadapan mata manusia sahaja. Tetapi dia tidak membawa kepada kemuliaan pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kerana tu orang-orang yang bijaksana, tuan-tuan, orang yang benar, kata Imam Ghazali rahimahullahu taala. Tuan-tuan, sebab itu Imam Ghazali dia beritahu,
Tuan-tuan tengok dalam kitab dia Ihya Ulumuddin. Tuan-tuan dalam kitab Ihya Ulumuddin kata Imam Ghazali rahimahullah taala, manusia dia tidak akan boleh meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan tak boleh. Tuan-tuan, melainkan golongan ni saja yang boleh tinggal apa yang dilarang oleh Allah taala. Tuan-tuan, siapa dia? Yang itulah golongan-golongan yang benar dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maknanya apa? Dia menyerahkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, orang-orang yang nak menjadi hamba kepada Allah, tuan-tuan, hanya orang ni saja yang dia boleh tinggalkan perkara hak yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, tapi kalau dia tak benar, tuan-tuan, kalau dia tak benar, dia tak menyerahkan diri dia kepada Allah taala, tuan-tuan, dia hanya berhenti pada setakat perkara-perkara luar biasa macam ni, dia tidak akan menjadi hamba yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maka dia kata lagi, Imam Al-Haddad kata lagi, wa qad taqa'u li tawaifa minal maghrurin. Allahu akbar. Tuan-tuan tengok kata Imam Al-Haddad apa dia? Kadang-kadang taqa'u li tawaifa minal maghrurin. Kadang-kadang perkara luar biasa ni berlaku juga kepada sebahagian orang al-maghrurin, yang dia itu sebenarnya ditipu sebenarnya. Istidrajan, dan ini merupakan istidraj daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, subhanallah. Nah, kalau kita nak cerita karamah, tuan-tuan, ini namanya kaedah. Ini cara kita nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sebab itu sebahagian daripada ulama dia terang kepada kita usul. Tuan-tuan, usul ni apa dia? Yang itulah perkara asas yang perlu kita jaga. Tuan-tuan, kalau kita bertauhid kepada Allah Ta'ala, usulnya, cara dia macam mana? Tuan-tuan, maknanya tak boleh ya. Kalau kita nak bertauhid ni, nak kata Tuhan ada tangan, ada kepala, ada kaki, lagu kita contoh. Tuan-tuan, tu bukan dia punya kaedah dia. Tuan-tuan, dia ada kaedah dia. Kaedah salaf lagu mana? Kemudian kaedah khalaf lagu mana? Ayat pula terbahagi dua. Ada ayat muhkamat dan juga ada ayat yang mutasyabihat. Tuan-tuan, dia bukannya boleh terus serodong tak tu pasalnya tu. Tuan-tuan, fiqh pun dia ada. Dia punya apa? Dia punya usul dia. Ada dia punya kaedah dia. Ya, kita bermazhab dengan mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan, tapi kadang-kadang ada sebahagian daripada perkara yang kita dah tak ada jalan lagi dah. Nak buat lagu mana ni? Tuan-tuan, di sana nanti ada kaedah yang akan memudahkan urusan kita. Kerana apa? Dah sempit dah. Jalan dah tak ada lagi dah. Lalu ulama Syafi'iyah dia pun buat satu kaedah. Yang nama kaedah tu, idza daqat ittasa'at. Bila mana satu perkara tu dia dah sempit, maka diluaskan perkara tersebut. Tuan-tuan, tapi ada tapi dia. Bila dah luas perkara tu, bila dah selesai perkara tu, yang tadinya luas disempitkan balik semula. Tuan-tuan, yang ni tuan-tuan tak payah faham pun tak apa. Pasal bukan nak ambil exam macam budak-budak ni. Saya cuma nak habaq kaedah. Kaedah dalam kita memahami apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sebab itu orang mengajak ni dia kena mengajak.
Orang yang dok dengar orang mengajak ni pun kena ikhlas. Aku nak timba ilmu. Tuan-tuan, bukan kerana dia nak dengar, oh sedap dia ni. You know? Oi, lawak dia syok. Nah, oi dia ni kalau cakap meja patah. Kan? Tuan-tuan, nah. Jadi orang yang mengajak ni dia kena mengajak. Dan inilah yang dibuat oleh Nabi SAW. Tuan-tuan, kerana tu Syekh Abdul Fattah Abdul Ghuddah, tuan-tuan, dia sebut Nabi SAW ni dalam jiwa dia ada hati mengajak manusia agar jauh daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sebab itu Nabi dia mengajak kepada orang. Tauhidnya lagu mana, fiqhnya lagu mana, hukum hakamnya pula lagu mana. Tuan-tuan, tujuan dia apa? Supaya benar segala amalan kita, dan nanti esok amalan tu ianya akan diterima pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, jadi biar kita dengan kaedah yang betul. Jangan kita nak perkara-perkara yang begitu kecil nilaian dia. Karamah, mukasyafah, khariqul adah. Tuan-tuan, perkara ni kalau diberikan oleh Allah, alhamdulillah. Kalau seandainya tak diberikan oleh Allah Ta'ala pun, tuan-tuan, tujuan kehidupan kita adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kata Imam Al-Haddad, wa qad taqa'u li tawaifa minal maghrurin istidrajan lahum. Kadang-kadang dia kata perkara luar biasa ni berlaku juga kepada setengah daripada kelompok yang Allah Ta'ala fitnah kepada dia. Tuan-tuan, ada Allahu Akbar. Tuan-tuan, kerana tu kalau kita tengok satu kitab, nama kitab tu Talbisu Iblis, beletan iblis. Tuan-tuan, Masya Allah, Tabarakallah. Tuan-tuan, kitab ni dia terang kepada kita, bagaimana orang-orang yang dia rasa dia berbuat kebaikan, tetapi sebenarnya dia telah melakukan satu kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, saya bagi contoh. Saya selalu bawa contoh ni. Tuan-tuan, pernah satu masa Nabi SAW dia tengah duk khutbah, tiba-tiba ada seorang sahabat dia pi main batu. Tuan-tuan, sahabat dia tak main-main lah. Dia tak lagu kita. Dia tak lagu kita. Dia tak lagu kita. Kita ni kadang-kadang banyak main ni. Ni bukan kat sini ni. Ni dekat India pun sama. Jauh. Dia kena sebutnya tu. Sekejap lagi dia turun tak lepas naik kereta. Tuan-tuan, biasalah. Ni benar-benar ni kita kena tegak lah bagi pembaikan. Dia bukannya ada apa-apa. Dia demi untuk pembaikan. Kalau tak nak mengajak lah. Tuan-tuan. Jadi sahabat-sahabat Nabi SAW dia tak main-main. Dia main batu ni. Hasah kita panggil. Batu-batu kerikil. Tuan-tuan, dia duduk main. Nabi tengah khutbah. Tuan-tuan, Nabi berhenti daripada khutbah dia dan Nabi tegur kepada sahabat ni. Tuan-tuan, Nabi kata berhenti. Dengar apa yang aku sebut, kata Nabi. Tuan-tuan, sahabat ni kata apa? Ya Rasulullah, azkurullah. Aku tengah zikir kepada Allah Ta'ala. Takkan hang tak bagi ya Rasulullah. Aku nak zikir. Tuan-tuan, apa kata Nabi SAW? Kamu nak zikir lepas ni? Lah ni aku mengajak. Lah ni aku tengah baca ayat-ayat Allah. Lah ni aku tengah ajar kepada kamu apa yang dibenarkan dan apa yang dilarang pada syarak ini. Maka ini jauh lebih penting daripada kamu nak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan,
kadang-kadang kita mementingkan perkara yang tak berapa penting dan meninggalkan perkara yang lebih penting. Dan tuan, Masya Allah, kerana tu seorang ulama dia karang satu kitab, dan kitab ni saya baca kitab ni. Dan nama kitab ni Fiqhu Awlawiyat, iaitulah fiqh keutamaan. Tentu keutamaan, mana yang perlu kita utamakan dan mana perkara yang perlu untuk kita kemudiankan. Dan kadang-kadang kita tak sedar, macam ni lah, karamah apa semua ni dalam perjalanan kita pada Allah Ta'ala. Tentu karamah ada, kita tak nafi, tuan-tuan. Tapi ni bukan perkara utama. Perkara yang paling utama dalam kita beramal adalah kerana kita hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah yang disebut oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Dan lalu kata Imam Al-Haddad rahimahullah ta'ala, wa qad taqa'u li tawaifa minal maghrurin istidrajan lahum. Kadang-kadang sebahagian daripada orang pun berlaku benda ni, tapi dia bukannya kemuliaan dari Allah Ta'ala, dia fitnah dari Allah Ta'ala. Wabtila, tuan-tuan, dia ibtila. Kadang-kadang ianya adalah bala li dha'afatil mu'minina minhum. Kerana apa? Kelemahan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, maka kerana tu kita jangan berhenti pada setakat karamah ini saja. Bila mana kita mendapatkan karamah, tuan-tuan, nanti kita akan tengok nanti pada pertemuan yang akan datang. Tuan-tuan, nanti kita akan tengok bagaimana kita nak handle. Tuan-tuan, macam mana cara kita nak kontrol, macam mana kita nak kawal ketika mana kita diberikan karamah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, Imamul Haddad rahimahullah ta'ala diajak pada kita nak handle benda ni. Tuan-tuan, macam mana kita nak kawal benda ni? Kerana bila mana perkara ni tak dikawal, tuan-tuan, tu yang macam-macam perkataan yang keluar. Tuan-tuan, hari ni kita tengok pula kan bagaimana ajaran-ajaran sesat ni. Tuan-tuan, tapi itulah kita panggil ajaran sesat pengikut punya ramai. Pengikut punya ramai. Tuan-tuan, kerana apa? Kerana masalah-masalah macam ni, dan kita tak tumpukan kepada apa? Mendapatkan tempat pada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup setakat tu. Nanti kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang, insya-Allah taala. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak baik datang daripada kejahilan diri saya sendiri, walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma ta'ammudana wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam.